Baik murid-murid, hari ini cikgu akan mengajar kamu semua matematik ya. Baik, kita mulakan pelajaran kita pada hari ini. 3 tambah 5 sama dengan 8. 10 tolak 2 sama dengan 8 juga. 1 tolak 1, berapa jawapan dia? Sama dengan kosong. 1 tambah 1, jawapan dia sama dengan 2. Baik murid-murid, faham tak semua ni? Boleh Okey. Baik murid-murid, hari ini cikgu akan bagi kamu sedikit soalan. Okey. Untuk kamu. Okey, cikgu nak kamu selesaikan soalan ni dengan kadar segera kalau boleh. Ya. Bagilah, kau tak kata rumah kau. Bagilah. Nah, hantam je lah. Baik, soalan siap, boleh bagi kat cikgu ya. Baik murid-murid, masa tamat saya serahkan semua kertas kamu yang sudah jawab tadi. Naik go. Okey, baik. Terima kasih. Kenapa cikgu? Ni studio saya banyak sangat saya bagi. Soalan senang je kot, tapi banyak yang salah. Saya pun dah pening. Saya fikir kena cari satu kaedah benda baru untuk belajar saya. Ada apa-apa yang saya boleh bantu ke? Mungkin lah kita boleh buat satu inovasi baru untuk mereka semua belajar dalam kelas. Betul tak cikgu? Betul, saya pun setuju. Jadi kalau cikgu nak buat inovasi tu, saya boleh bantu. Okey. Oh, boleh. Baik, Wafi. Bangun. Cikgu ada sesuatu untuk kamu. Apa ni cikgu? Inilah dia bukan fokus booster. Inilah inovasi yang cikgu buat untuk kamu. Wah. Supaya kamu lebih rajin belajar sikit. Penyataan masalah yang kami kemukakan berkenaan dengan pelaksanaan semula kaedah pembelajaran secara bersemuka selepas tempoh pembelajaran secara atas talian yang lama telah membentuk murid yang pasif dan sukar mengadaptasikan diri dengan persekitaran mereka. Hal ini jelas apabila seramai 21,316 orang atau 0.22% murid direkodkan berhenti sekolah atau tercicir pendidikan bagi tempoh Mac 2020 hingga Julai 2021 merujuk kepada statistik Kementerian Pendidikan. Perkara ini diperkuatkan lagi melalui kenyataan daripada Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia pada 23 Mac lalu berkenaan penyusunan semula jadual yang mengehadkan waktu kepada 3 hingga 4 subjek sehari bagi tahap 1 dan 5 hingga 6 subjek bagi tahap 2. Menurut pakar pendidikan dari Universiti Kebangsaan Malaysia, masalah ini berlaku apabila murid menjadi sukar untuk fokus terhadap isi pembelajaran sepanjang proses PDP berlangsung, menjadikan mereka tidak menguasai pendidikan asas 3M iaitu membaca, menulis dan mengira, serta mudah bosan lalu kehilangan motivasi untuk belajar. Masalah fokus ini dilihat memberi impak negatif kepada tingkah laku murid di dalam kelas apabila mereka tidak mahu mewujudkan proses komunikasi dua hala antara murid dan guru
tidak memberikan perhatian sepenuhnya kepada masa pembelajaran, kurang memahami isi pembelajaran dan tidak tertarik dengan soalan tugasan yang diberikan oleh guru. Kami sertakan sebuah penyelesaian masalah demi mencapai kejayaan membangunkan sistem pendidikan yang unggul setaraf antarabangsa. Murid-murid khususnya dari sekolah rendah lagi perlu diperkenal dengan cara belajar yang efisien. Pembelajaran dalam tempoh yang singkat masih dikira berkualiti sekiranya guru mampu menarik perhatian semua murid terhadap pengajaran yang diberi. Hal ini bagi membendung masalah-masalah yang dinyatakan sebelum ini. Selain daripada itu, murid juga akan berasa selesa dengan persekitaran sekolah yang kondusif dan serupa dalam aktiviti kehidupan sehariannya. Murid yang sudah terbiasa menggunakan peranti elektronik di rumah untuk menonton cerita kartun, permainan video dan bersuasel akan berasa seronok sekiranya terdapat peranti elektronik sepanjang televisi dijalankan. Teknologi tidak hanya tertumpu kepada hiburan, bahkan merangkumi kepentingan dalam pendidikan. Guru seharusnya berfikiran kritis, kreatif dan inovatif sepanjang menghasilkan bahan bantu mengajar yang menarik serta mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh murid di dalam kelas. Penerapan unsur STEM dalam bahan bantu mengajar amat digalakkan supaya melahirkan generasi muda yang kompetitif dan peka dengan kemajuan peredaran semasa. Usaha ini juga banyak mengecilkan jurang ekonomi dalam kalangan murid kerana setiap daripada mereka dapat merasai pengalaman menggunakan peralatan elektronik. Setelah mendapat kata putus daripada perbincangan dalam kalangan ahli kumpulan, kami bersetuju dengan mencipta sebuah bahan bantu mengajar berteknologi dalam bidang pendidikan yang dinamakan Focus Booster. Bagi penerangan projek pula, teknologi Focus Booster ini mengambil inspirasi daripada penggunaan papan putih yang dikendalikan oleh guru di dalam kelas. Kami menjadikannya kepada mini papan putih supaya murid dapat mengendalikannya sendiri di bawah pengawasan guru. Hal ini akan menarik perhatian murid dalam menjalani kuis ringkas sama ada individu maupun berkumpulan. Kelebihan pada mini papan putih ini adalah dengan menggabungkan pendidikan secara digital dan manual. Soalan yang dipaparkan dan jawapan yang dihantar akan dilakukan secara digital, manakala jalan penyelesaian perlu ditulis secara manual. Hai, Assalamualaikum. Jadi saya akan memperkenalkan produk kami yang bernama Focus Booster, iaitu merupakan produk untuk menarik perhatian murid dan meningkatkan fokus mereka terhadap kandungan pelajaran yang disampaikan oleh guru mereka. Maka, produk ini akan menyatakan sebuah pernyataan beberapa pernyataan yang dikemukakan oleh guru supaya murid dapat menjawab sama ada pernyataan tersebut atau betul atau salah. Jadi, secara tidak langsung murid memerlukan kepada fokus yang tinggi terhadap isi pelajaran guru supaya mereka boleh menjawab soalan yang dikemukakan di sini sama ada betul atau salah. Dan secara komprehensifnya, mereka akan terus fokus kepada isi kandungan dan juga dapat melaksanakan latihan secara tidak langsung. Produk kami diinspirasikan daripada papan putih, iaitu yang sememangnya dekat dengan proses pembelajaran murid, dan juga struktur yang seperti seakan-akan tablet yang sememangnya menarik minat murid apabila mereka sendiri merupakan murid dalam era digital ini. Jadi berikut merupakan algoritma yang telah dirancang oleh ahli kumpulan kami bagi menjadikan sistem Focus Booster ini agar berjalan dengan lancar dan baik. Jadi kita pergi kepada fungsi butang ataupun komponen yang terdapat pada Focus Booster ini. Fungsi butang kuning ini adalah untuk menghidupkan sistem Focus Booster. Jadi murid perlu menekan butang kuning sekiranya guru ingin memulakan sesi kuis. Jadi ada paparan jom belajar sambil bermain. Itu merupakan arahan yang diterima oleh murid untuk meneruskan sesi kuis yang akan dijalankan. Murid dibenarkan untuk menjawab soalan seterusnya sekiranya terdapat paparan jom main lagi. Contohnya soalan 8 tambah 14 sampai 16. Maka sekiranya murid dapat mencongak, murid terus menekan butang hijau bagi mengiyakan jawapan tersebut. Maka lampu hijau akan dinyalakan. Namun begitu, terdapat juga soalan yang mempunyai jawapan yang salah. Sekiranya murid was-was, murid dibenarkan untuk melakukan jalan penyelesaian secara manual. Misalnya, 5 tambah 10 sepatutnya 15. Tetapi jawapannya dipaparkan ialah 19. Maka murid perlu menekan butang merah bagi menidakkan pernyataan tersebut. Maka lampu hijau akan dinyalakan. Terdapat juga situasi di mana murid tidak sempat untuk menjawab soalan. Maka terdapat nyalaan lampu merah bagi menunjukkan masa telah tamat.
Teori perkembangan fizikal murid dapat diaplikasikan seperti murid perlu memegang pen penanda bagi menulis jalan penyelesaiannya. Maka kami telah menghasilkan produk yang memerlukan murid untuk bergerak aktif bagi menyelesaikan soalan. Selain itu, penggunaan LED berwarna merah dan hijau dapat membantu perkembangan mental murid untuk membezakan yang betul dan salah. Keupayaan berfikir murid akan bertambah. Manakala, bagi elemen teknologi, Focus Booster merangkumi cara belajar menggunakan digital dan manual. Kami memilih untuk menghasilkan produk digital dan manual kerana seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini kerana dari masa ke semasa kita menghadapi satu perubahan teknologi yang besar, tetapi dalam sistem pendidikan masih menggunakan cara manual dalam pembelajaran. Intihannya, Focus Booster tidak jauh berbeza dengan cara pembelajaran murid di sekolah. Baik, kita pergi ke poin seterusnya iaitu engineering dan mathematics. Pertama sekali, kita pergi kepada poin engineering. Baik, kenapa engineering? Bagi menjalankan sistem ini supaya berjalan dengan lancar dan semua sekolah terdapat pemasangan dan sambungan sistem yang teratur dengan menggunakan komponen-komponen yang terpilih yang kita dapat lihat dalam board kita sekarang ini. Baik, hal ini akan menarik minat murid terhadap komponen yang kita gunakan. Selain itu, dia akan menimbulkan satu pertanyaan kepada dirinya bagaimana produk ini dihasilkan. Okey, seterusnya kita pergi pada point mathematics. Kami juga mengatur cara algoritma dengan menggunakan pelbagai jenis blok seperti mark block, text blocks, Arduino, I/O control blocks, delay timer, blocks, decision blocks dan sebagainya. Okey, kesemua blok ini kami perlu menyusunnya dan ianya amatlah menguji kemahiran matematik kami untuk menyusun kata setiap step pada blok itu untuk menjalankan satu program. Sebagai menggulung wacana, dalam membentuk kemajadian murid yang seimbang selaras dengan perkembangan teknologi dan maklumat, maka guru perlu kreatif dalam menyampaikan sesuatu pengajaran. Bahan bantu mengajar amat mempengaruhi minat murid untuk memberikan perhatian di dalam kelas. Setiap projek yang dibangunkan mempunyai kepentingan dan objektifnya yang tersendiri. Begitu juga dengan projek Focus Booster kami. Walaupun pada awalnya terdapat kekurangan, namun kami berjaya membangunkan projek serta mencapai objektifnya. Usaha dan sikap tidak mudah mengalah perlu disemai dalam diri setiap ahli kumpulan. Dengan ini, marilah kita bersama-sama membantu membangunkan sistem pendidikan Malaysia dengan penghasilan inovasi yang lebih hebat.